Selamat petang ya semua. Untuk hari ini kita akan belajar 4.2 pengangkutan air dan garam mineral. Sebelum tu kita kena tahu apakah standard pembelajaran untuk 4.2 ni. Yang pertama, kita menguraikan faktor yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke tahun. Okay. Faktor yang terlibat ada tekanan akar, tindakan kapilari, tarikan transpirasi. Nanti kita akan belajar tiga faktor yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun. Kemudian kita akan belajar berkaitan dengan mutasi. Kamu kena menerangkan mutasi dalam tumbuhan. Ketiga, membanding dan membezakan antara mutasi dengan transpirasi dalam tumbuhan. Dan sebelum tu kita sudah belajar transpirasi kan. Hari ini kita kena bandingkan antara mutasi dengan transpirasi. Keempat, ramalkan keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan mutasi. Jika tumbuhan tidak menjalankan transpirasi, apa kesannya? And then kita akan kaji juga jika tumbuhan tidak menjalankan mutasi, so apa kesannya terhadap tumbuh-tumbuhan. Boleh? So untuk 4.2 ada 4 standard pembelajaran yang kamu kena kuasai. Kita teruskan lagi. Pengangkutan air dan garam mineral. Kita sudah tahu air sangat penting untuk pertumbuhan. Kerana air membantu untuk menggerakkan garam mineral dari dalam tanah ke batang dan kemudian akan hantar sampai ke daun. Selain itu, air juga penting sebab dia membantu tumbuhan memberikan kesegaran kepada sel-sel tumbuhan supaya pokok menjadi segar. Kamu sebelum tu sudah belajar kan, xilem ada xylem, ada trachea semua kan. Sekarang kita nak kaji bagaimana air diangkut ataupun digerakkan dari akar ke pucuk tumbuhan. Laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun sebenarnya dibantu oleh tiga faktor, iaitu tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Dan next raja ini adalah sepohon pokokan. Bahagian pada pokok ada akar. Yang tengah ni adalah batang pokok. Yang atas ni adalah daun kan, daun tumbuh-tumbuhan. Boleh? And then anak panah ni yang warna biru, dia adalah menunjuk kepada arah pergerakan air. So di bahagian akar lah air akan diserap dan dia molekul air akan bergerak melalui sel-sel yang terdapat di akar. Nanti kita akan belajar. Lepas tu dia akan diangkut melalui salur xilem sampai ke daun. Di bahagian akar, wujudnya tekanan akar. Tekanan akar dia boleh menggerakkan air dari tanah ke salur xilem akar secara osmosis. Next, apa yang berlaku di bahagian batang? Bahagian batang berlakunya tindakan kapilari. Tindakan kapilari terhasil daripada daya rekatan dan daya lekitan. Di mana kedua-dua jenis daya ni boleh menggerakkan air ke atas melawan tarikan graviti di dalam batang pokok. Apa yang dimaksudkan dengan daya lekatan dan daya lekitan? Cuba kamu lihat di sini. Bahagian batang dalam salur xilem, kamu nampak kan ini pointer, tapak tangan cabut. Pointer, kamu lihat ni salur xilem.
cukup bulatkan bahagian yang bulatan ni, besarkan bahagian ni. Kamu cuba lihat, ini ialah molekul air. Antara molekul air dengan molekul air, wujudnya daya lekitan. Dan molekul air dengan dinding xilem, wujudnya daya lekatan. So dengan kedua-dua daya ni akan wujudnya tindakan kapilari. Bahagian daun ada wujud tarikan transpirasi. Transpirasi kamu sudah belajar kan? Transpirasi adalah proses hilangan air dalam bentuk wap air melalui stomak. So kita sudah tahu berlakunya transpirasi kan, jika ada cahaya tinggi, suhu yang tinggi, mereka transpirasi ini akan terhasil apabila air yang tersejat melalui stoma menarik air dari dalam daun. So air digerakkan dalam tumbuhan bermula dengan akar, lepas tu di bahagian akar ada tekanan akar, and then bahagian batang wujudnya tindakan kapilari, dan bahagian daun wujudnya tarikan transpirasi. Bagaimana air bergerak dari dalam tanah ke saluran xilem? Kita akan fokus ke bahagian akar. Cuba kamu lihat bahagian akar. Dan kotak ini cukup besar kan? Ini yang keadaan sebenar lah. So sebelum kita belajar dengan lebih teliti, kita kena refresh back apa yang kamu sudah belajar sebelum ni berkaitan dengan sel-sel yang terdapat di dalam akar. Ataupun kita kena ulang kaji balik lah gerakan rentas untuk akar, apa sel-sel yang terdapat dalam akar. Pertama sekali, yang ni kamu kena tahulah, ni adalah akar rambut kan, sel epidermis, dia berubah suai dan dia membentuk akar rambut. Di dalam akar rambut, yang ni dia adalah workworm, workworm sel akar rambut. Yang ni tanah. Bahagian yang lapisan pertama, lapisan paling luar adalah epidermis. And then di bawah epidermis adalah cortex. Selepas cortex, ada satu lapisan. Lapisan ni kita namakan endodermis. Selepas tu, ada satu lapisan mereka sebagai pericycle. Pericycle dan seterusnya adalah saluran xilem. Air dari tanah akan diresap masuk ke dalam workworm sel akar rambut. Bagaimana air meresap dari dalam tanah ke saluran xilem? Ada 5 step. Pertama sekali, perubahan air di dalam sel akar rambut. Yang inilah di dalam workworm sel akar rambut adalah lebih rendah berbanding dengan perubahan air di dalam tanah. Maksudnya dia di dalam workworm ni dia akan adalah perubahan air dia rendah. Kenapa? Sebab itu ion mineral dipump secara aktif oleh sel rambut akar ke dalam workworm sel rambut akar. Boleh? So, ion-ion contohnya kalium, natrium akan dipump secara aktif masuk ke dalam sel rambut akar. Dan seterusnya ke workworm sel akar rambut. So, kalau ada ion-ion ataupun kepekatan ion tinggi di dalam workworm sel akar rambut, so rupanya air adalah rendah. Next step kedua, kita lihat apa yang berlaku di dalam sel epidermis. Air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut akar.
dan sel epidermis akar secara osmosis. Okay, seterusnya, step ketiga, apa yang berlaku di korteks ya? Jika bandingan rupanya air tinggi dalam sel-sel rambut akar, menyebabkan air meresap dari sel rambut akar ke sel korteks secara osmosis. Sebab epidermis akar dia adalah keupayaan air tinggi kan. Kalau banding dengan sel-sel yang terdapat di korteks, sel-sel di korteks keupayaan air rendah. So dia molekul air akan bergerak ataupun akan meresap dari keupayaan air yang tinggi ke keupayaan air yang rendah. Next, kita sampai ke sel-sel ataupun lapisan endodermis. Osmosis masih lagi berlaku secara berterusan. Dengan cara ini molekul air melintasi lapisan korteks, endodermis, perisikel. So dengan secara osmosis. Yang kelima, ini akan mewujudkan tekanan akar di sarozilum akan berlakunya akan wujudnya tekanan akar untuk menolak air ke dalam sarozilum akar dan seterusnya dia akan tolak sampai ke sarozilum batang. Laluan pergerakan air dari sel-sel akar ke xilem. Jadi kita belajar bagaimana air digerakkan dari tanah ke sarozilum. Sekarang kita belajar apakah laluan pergerakan air yang tepat. Cuba kamu lihat masih lagi raja ini kita nak fokus untuk bahagian lapisan endodermis. Endodermis di dalam tu jika kamu masih ingat di dalam endodermis ada jarum Casparian. Jarum Casparian ni adalah garis air. Air tidak boleh menepisi ataupun melaluinya. Boleh? So, jarum Casparian ada terdapat di dinding sel endodermis. Untuk pergerakan air dari sel-sel akar ke xilem berlaku melalui dua laluan. Laluan pertama kita namakan sebagai laluan simplas. Laluan simplas adalah rujuk kepada air bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesmata. So molekul air hanya bergerak melalui sitoplasma, sel-sel epidermis, sitoplasma sel korteks, and then dia melalui endodermis kan pun gunakan laluan simplas. Sampailah sarozilum. Satu lagi laluan apoplas. Laluan apoplas rujuk pada air yang bergerak melalui ruang antara kencang serosa di dinding sel. So dua laluan ni adalah berlainan. Laluan simplas adalah melalui sitoplasma. Untuk laluan apoplas adalah melalui ruang-ruang yang antara kencang selulosa di dinding sel. Di dinding sel yang seperti cikgu tadi cakap, dinding sel lapisan endodermis ada ataupun mempunyai jarum Casparian, yang ni yang garis air ataupun tidak terap air. So pergerakan air tidak boleh berlaku melalui apoplas. Apoplas adalah melalui dinding sel. So yang ni laluan air ni dia akan berubah melalui laluan simplas. Yang warna merah adalah rujuk kepada laluan apoplas. Sampai ke endodermis, laluan apoplas ni dia berubah menjadi laluan simplas. Sebab dia tak boleh melalui dinding sel. Dinding sel adalah garis air kan di bahagian sel endodermis. Sebab dia ada satu jarum Casparian.
Dan untuk yang warna biru, dia rujuk kepada laluan simplas. Maksudnya dia air melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Tentu kamu tanya, cikgu apa itu plasmodesmata kan? Cikgu fokus untuk kamu. Apa yang cikgu perhatian adalah kalau simplas dia adalah melalui sitoplasma, dan plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Plasmodesmata adalah liang-liang halus yang wujud di dinding sel. Yang ni, yang liang kecil ni adalah plasmodesmata. Warna merah, nampak warna merah. Warna merah ni adalah apoplas. Next ya. Pergerakan air di dalam sarung xilem batang. Kita akan teruskan lagi. Tadi kita sudah tahu kan, molekul air sudah sampai ke sarung xilem di akar, dan akan ditolak wujudnya tekanan akar, and then dia molekul air akan ditolak naik ke batang. So kita lihat apa yang berlaku di batang. Kita fokus sebagai batang, tumbuhan yang tinggi. Tekanan akar tidak dapat menggerakkan air ke bahagian daun. Boleh? So, untuk menggerakkan air sampai ke daun, ada wujudnya satu tindakan yang dinamakan sebagai tindakan capillary xilem. Tindakan capillary xilem dihasil oleh daya lekitan dan daya lekatan serta tarikan transpirasi. Daya lekitan dan daya lekatan boleh menggerakkan air secara berterusan. Daya lekatan adalah daya yang wujud di antara molekul air dengan dinding xilem. Daya lekitan adalah wujud di antara molekul air dengan molekul air. Teruskan ya. Pergerakan air di dalam sarung xilem dalam daun tumbuhan. Kita fokus bahagian daun tumbuhan. Semasa proses transpirasi berlaku, air meresap keluar sebagai wap air dari ruang antara sel ke persekitaran melalui stomata yang terbuka. Jika stomata terbuka, so air akan meresap keluarlah ataupun tersejat dalam bentuk wap air. Sel-sel mesofil berspan, yang inilah sel-sel mesofil berspan akan mengalami kehilangan air dan wujudnya keupayaan air rendah terhadap sel-sel yang berhampiran. Air dari sel berhampiran akan meresap secara osmosis ke sel-sel mesofil berspan. Kita sudah belajar kan, lapisan sel-sel mesofil berspan adalah diliputi oleh satu lapisan air yang nipis. Jika air tersejat menjadi wap air, so sel mesofil berspan ni berkeupayaan air yang rendah. Kalau banding dengan yang sel yang keluar ni, so air boleh meresap dari yang keupayaan tinggi, dia akan meresap ke keupayaan air yang rendah. Ini akan menghasilkan satu daya yang dinamakan daya tarikan transpirasi. Di mana boleh menarik molekul air dari dalam sarung xilem daun bergerak ke luar daun. So untuk bahagian daun wujudnya daya tarikan transpirasi. Next ya. Mutasi dalam tumbuhan. Nampak kan? Yang ni daunnya daun cantik. And then kamu boleh perhatikan pada daun ada titisan air. Mutasi adalah bermaksud rempesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi.
sebenarnya ni struktur khas ni rujuk kepada hydratop. Air dirempes keluar melalui hydratop di hujung urat daun. Mutasi berlaku apabila tekanan akar adalah tinggi dan kadar transpirasi yang rendah. Biasanya berlaku pada waktu malam ataupun awal pagi. Apabila utara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi dan suhu persekitaran yang rendah. Tekanan akar menolak air ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. So, wujudlah ataupun terhasilnya lempesan tipisan air. Kita bandingkan antara kutasi dengan transpirasi. Persamaan antara kutasi dan transpirasi. Pertama, kedua-dua proses berlaku di bahagian daun. Dan kedua-dua proses melibatkan kehilangan air yang kekal dari tumbuhan. Perbezaan antara kutasi dan transpirasi kita lihat dalam bentuk jadual. Pertama, kutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Manakala untuk transpirasi pula berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Next, kutasi hanya berlaku pada tumbuhan herba, tumbuhan yang tidak berkayu. Manakala transpirasi hanya berlaku dalam semua tumbuhan. Next, untuk kutasi, air terbebas dalam bentuk titisan air. Manakala untuk transpirasi, air terbebas dalam bentuk wap air, bentuk gas. Next, kutasi, semasa kutasi air terbebas melalui struktur khas di bahagian urat daun. Tetapi untuk transpirasi, air terbebas melalui stoma. Next, kutasi berlaku apabila tekanan akar tinggi. Untuk transpirasi pula, dia berlaku dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Jika stoma tutup, so tidak berlaku transpirasi lah. Tapi untuk kutasi ni, proses kutasi berlaku disebabkan tekanan akar yang tinggi. Jika tekanan akar rendah, kutasi tidak berlaku. Perbezaan keenam, kutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral, tetapi kutasi membebaskan air turin sahaja. Sebab air tersejat dalam bentuk wap air. Wap air itu adalah air turin. Ke? So, yang ni adalah perbezaan antara kutasi dan transpirasi. Apa terjadi jika tanpa kutasi? So, kesannya pertama sekali tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan. Proses penyerapan air oleh sel rambut akar akan terganggu di dalam persekitaran kelembapan relatif yang next, tanpa kutasi, bahan kumu tumbuhan tidak dapat disingkirkan. Dan seterusnya, tekanan di dalam urat daun akan menjadi tinggi, menyebabkan urat daun pecah. Daun terdedah kepada jangkitan hidrogen dan akhirnya gugur. Disebabkan kalau urat daun ini pecah, maksudnya akan terdedah kepada hidrogen, virus ke bakteria ke, and then dia akan menyebabkan daun tu gugur. Kita teruskan lagi. Ni kita lihat apakah kesan kepada tumbuhan jika tumbuhan tidak menjalankan transpirasi. Lihat betul-betul tanpa transpirasi berlaku pada tumbuhan. Suhu optimal tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Kenaikan suhu dapat menasihkan enzim dan mengganggu proses biokimia. Poin kedua, tanpa transpirasi, ion mineral contohnya ion kalium tidak dapat diangkut dari tanah ke daun untuk proses fotosintesis. Next, pengangkutan air ke seluruh tumbuhan juga akan terganggu.
Yes, kan kita tahu kan ini transpirasi penting ya. Ya, kalau tidak berlaku transpirasi, ya tidak wujudnya daya tarikan transpirasi. So kalau pada bahagian daun tidak berlakunya ataupun tidak wujudnya daya tarikan transpirasi, ya, secara langsung ya ke pengangkutan air dalam tumbuhan akan terganggu. Okay, dan dia akan menyebabkan tumbuhan layu, kemungkinan akan mati jika keadaan ini dalam jangka masa yang panjang. Okay, cikgu rasa ya sampai sini sahaja untuk bahagian 4.2 ni. Boleh kita teruskan lagi? Ya, cikgu bagi quiz 10 soalan sahaja. Okay, kita start ambil masa sikit saja. Okey, antara berikut yang proses manakah membantu pengangkutan air dan garam mineral dalam sel tumbuhan? Okey, pilihan jawapan tarikan transpirasi, tekanan osmosis, tindakan kapilari, tekanan akar. Okey, so jawapan ni ada lebih dari satu. So kamu pilih apa jawapan kamu. Okay, ya betul semua. Okay, ini termasuk tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Okay, next question. Okay, antara berikut, okay, yang proses manakah menggerakkan air dari tanah ke dalam sarung xilem akar secara osmosis? Okay, pilihan jawapan tarikan transpirasi, tekanan osmosis, tindakan kapilari dan tekanan akar. Okay, so untuk jawapan ni hanya tekanan akar. Okay, kena hati-hati. Okay, air dari tanah ke sarung xilem akar. Okay, so tekanan akar. Next. Okay, soalan ketiga. Okay, antara berikut yang proses ditunjukkan dalam rajah. Okay, so cuba kamu lihat okay, ada akar, ada sarung xilem, okay, tanah dan air. Okay, so ni adalah rujuk kepada apa? Okay, proses ni rujuk kepada rujuk kepada tekanan akar. Okay, berdasarkan raja antara A, B, C, D, manakah sarung xilem? Okay, so ada A, B, C, D. Okay, sarung xilem adalah bagaimana? Okay, hanya satu jawapan D lah, ya, sarung xilem. Okay, seterusnya. Okay, antara berikut yang proses manakah melibatkan daya rekatan dan lekitan? Okay, tarikan transpirasi, tekanan osmosis, tindakan kapilari ataupun tekanan akar. Okay, ya betul, tindakan kapilari ya, yang ni wujud pada bahagian batang tumbuhan. Okay, seterusnya soalan next. Okay, pergerakan air dari sel-sel akar ke xilem boleh berlaku melalui laluan apa? Iaitu air bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Okey, boleh. Ya, kita ada dua laluan kan air bergerak dari sel akar ke xilem. So, apakah jawapan kamu?
Okay, sin plus ya. Jawapan adalah sin plus. Okay, seterusnya. Okay, apakah nama pergerakan air dari sel-sel akar ke xilem yang dilabel X dalam rajah? Okay, X rujuk kepada masih tamat. Okay, jawapannya aku kelas ya. Okay, antara berikut yang proses manakah terhasil apabila air yang tersejak melalui stoma menarik air dari dalam daun? Okay, so apakah prosesnya? Okay, tarikan transpirasi ke, tekanan osmosis, tindakan kapilari ataupun tekanan bengkak? Okay, rasanya satu jawapan saja, tarikan transpirasi. Okay, kita teruskan lagi soalan next. Pilih pernyataan yang betul tentang proses filtrasi. Okay, so ni lebih dari satu jawapan lah. Kita kena hati-hati dengan pilihan jawapan ini. Okay, filtrasi berlaku pada waktu malam. Air yang hilang berbentuk wap air, ataupun air yang keluar berbentuk cecair, ataupun terjadi melalui hai tatuk, yang harus pada hujung urat daun, ataupun dalam buku teks tulis struktur khas pada hujung urat daun. Okay, so ada tiga lah. Okay, filtrasi berlaku pada waktu malam. Okay, air yang keluar dalam bentuk cecair dan terjadi melalui hai tatuk. Okay, soalan next. Okay, kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi adalah dalam keadaan apa manakala kehilangan air melalui pelempatan ataupun filtrasi adalah dalam keadaan. Okay, jawapan kamu pilih mana satu. Okay, cecair wap air ataupun wap air cecair. Okay, betul lah. Okay, kalau transpirasi kehilangan air dalam bentuk wap, okay, manakala untuk filtrasi kehilangan air dalam bentuk cecair, titisan air. Okay, habis semua. Okay, untuk 10 soalan saja untuk kali ini. So, kita habis untuk 42. Okay, rasanya ini saja. Okay, sekian, terima kasih ya.